Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya sama-samalah kita memanjatkan, merafakkan setinggi-tinggi syukur pada Allah SWT dengan limpah nikmat kurnia yang masih diberikan pada kita. Alhamdulillah, dikumpulkan kita pada malam ini untuk sama-sama untuk dalam satu program ataupun dalam satu forum yang dinamakan Forum di Ambang Ramadan, yang mana kita namakan tajuknya sebagai Ahlan wa Sahlan Ya Ramadan. Baik, tanpa melengahkan masa, bagi meneruskan program sebab kita dah agak terlewat. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakanlah ahli-ahli panel kita dua orang, iaitu Ustaz Juzaili Johan dan juga Dr. Rosni binti Adam untuk tampil ke hadapan. Falyatafaddal mashkura. Baik, alhamdulillah kita telah ada dua orang panel yang mana kita jemput khas daripada ahli jawatankuasa Masjid Al-Ittisam sendiri, mana kita jemput khas dua orang ahli panel yang rasanya tidak asing lagi lah dalam dunia forum, dunia ceramah, yang mana untuk memberi ilmu kepada ahli-ahli jemaah yang ada di Malaysia ni sendirilah. Baik, sebelum kita teruskan kepada perbincangan kepada forum kita, insya-Allah saya akan perkenalkan dahululah dua orang ahli panel yang kita telah jemput ni, yang mana sebelah kiri saya itu Ustaz Juzaili Johan, yang mana merupakan pensyarah di Quizem Taman Melewa dan lulusan pada Universiti Al-Azhar, Universiti Azhar. Dan sebelah kanan saya pula ialah Dr. Rosni binti Adam, yang mana seorang doktor, pegawai pergigian dan juga merupakan pensyarah sambilan di Fakulti Pergigian UKM. Jadi insya-Allah untuk perbincangan malam ni kita akan membincangkan tentang satu bulan ataupun satu isu ataupun satu perkara yang mana tak lama lagi kita akan hadapi, iaitu bulan Ramadan. Jadi saya akan mulakan persoalan kepada Ustaz Juzaili dahulu untuk membincangkan tentang beberapa perkara termasuk mukadimah lah, di mana kita tahu dalam satu firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi berdasarkan kepada dalil yang mana Allah telah turunkan kepada kita tersebut, diwajibkan ke atas kita sebagai orang Islam untuk berpuasa. Jadi persoalan kepada Ustaz yang pertamanya ialah, kita selama ni bila mana kita menghadapi bulan Ramadan, bila mana orang puasa, kita berpuasa. Kita tak tahu apakah sebenarnya kita ni berpuasa ni atas dasar firman Allah ataupun kewajipan kita sebagai seorang Islam, ataupun sekadar kita ikut-ikut orang saja. Orang puasa, kita puasa. Jadi di sini untuk kita nak minta Ustaz terangkanlah sejarah ataupun sirah mana bulan Ramadan itu sendiri ataupun sirah kepada diwajibkan berpuasa itu sendiri. Jadi dengan segala hormatnya yang saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syara'a lana dinan qayyima wa hadana siratan mustaqima wa asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis yang dimuliakan lagi diraikan, Tuan Nazir, seluruh pegawai-pegawai jawatankuasa Masjid Al-I'tisam TTDI Jaya ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih lagi panjangkan nafas-nafas kita. Allah berikan kesempatan kita berada di penghujung-penghujung Sya'ban ini.
Mudah-mudahan Allah berikan lagi kesempatan kepada kita untuk masuk ke suatu bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kali ketiga saya sampai di masjid ini. Pelik pula, 3 kali pula. Ni baru first time ni. Kali pertama, kali kedua saya mari ketika buat sedikit assignment, tugasan master di MC Melaya untuk buat kajian tentang pengajian hadis di sekitar masjid-masjid sekitar Shah Alam. Jadi saya datang kali pertama tengok jadual, kali kedua mari dengar kuliah daripada Ustaz Syukri kupas tentang peristiwa akhir zaman. Dan alhamdulillah ini kali ketiga. Dari tempat saya pergi masjid itu siap kena marah lagi. Ni SB ke ni? Saya kata apa SB pula, saya pelajar master nak buat kajian tentang pengajian hadis di masjid-masjid. Tak apalah, itu asam garam tuan-tuan. Baik, meringkaskan masa yang terluang pada kita pada malam ini, sekadar menjawab persoalan yang diajukan oleh saudara pengurusi majlis berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ إلى آخر الآية surah Al-Baqarah ayat 185. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah tadi, Allah menyatakan kepada kita syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang padanya diwajibkan ke atas kamu berpuasa, padanya bulan yang diturunkan Al-Quranul Karim sebagai huda, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan memberi penjelasan kepada manusia tentang kebenaran, wal furqan, dan sebagai pemisah antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Lalu Allah kata dalam Quran tadi, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang melihat anak bulan telah masuknya bulan Ramadan, maka wajiblah ke atasnya berpuasa. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, tadabbur ringkas ayat Al-Quran ini, Allah nak bagi tahu kepada kita betapa Allah datangkan bulan Ramadan ini suatu bulan yang penuh dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tak beri pada bulan-bulan yang lain. Ya Allah ini maha berkuasa nak melebihkan mana-mana suatu bulan dengan bulan yang lain. Allah maha berkuasa untuk melebihkan suatu tempat dengan tempat yang lain. Allah pilih Masjidil Haram dan Masjid Nabi sebagai tempat yang terbaik mengatasi tempat-tempat yang lain. Nak dibandingkan dengan solat di Masjidil Haram dengan solat di Masjid TTDI ini, lebih lagi lah semayang di Masjidil Haram. Maka Allah maha berkuasa melebihkan satu tempat dengan satu tempat yang lain. Maka demikian Allah melebihkan bulan Ramadan berbanding dengan bulan yang lain, nak menyatakan kepada kita betapa bulan Ramadan ini penuh dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tuan-tuan dengar anugerah ni tuan-tuan, satu benda yang besar tuan-tuan. Anugerah berita harian tuan-tuan, besarlah bagi artis. Yang tu kadang kita sampai beri perhatian sungguh, sampai ada dalam surat khabar penuh dengan komen-komen dan sebagainya. Maka Allah datangkan bulan Ramadan sebagai bulan anugerah kepada manusia. Dan di akhir ayat Allah tutup ayat tadi dengan wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu semua bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, mengisafi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, menyatakan kepada kita tentang besarnya fadlat Ramadan, dan Nabi SAW mengupaskan kepada kita begitu banyak hadis-hadis Nabi menceritakan tentang fadilat-fadilat Ramadan. Antara yang kita sedia maklum, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabin nar wa suffidatis syayatin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, apabila datangnya Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu syurga seluas-luasnya. Kata para ulama, antaranya Imam Ibn Hajar Haytami
dalam kitabnya Ithaf Ahli Islam bi khususiyatis siyam menyebut kepada kita pintu syurga Allah SWT ini memang dibuka seluas-luasnya mengikut hakikat maknanya. Kalau rumah, pintu kita padanlah buka begitu tuan-tuan. Pintu rumah mungkin boleh buka secara begitu berdua. Masjid sliding buka. Lift sliding lah juga tuan-tuan. Takkan lift nak buka pintu macam tu, payah. Maka pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala dibuka oleh Allah SWT dengan makna yang hakiki. Wa ghulliqat abwabin nar, dan pintu neraka dikunci, ditutup serapat-rapatnya. Juga dengan makna yang hakiki. Kata Imam Ibn Hajar Haytami menunjukkan kepada kita Allah nak bagi tahu pada malaikat betapa besarnya bulan Ramadan ini yang Allah berikan anugerah kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Sebab itulah tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat, dalam hadis Nabi yang lain disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan kepada kita tentang bagaimana fadilat Ramadan ini begitu besar. Siakan Nabi menyebut kepada kita akan 5 kelebihan Ramadan yang diberikan kepada umat Islam yang tak diberikan pada umat-umat yang lain. Apa dia tuan-tuan? Kata Nabi SAW, "U'tiyat ummati khamsa khisal. U'tiyat ummati khamsu khisal. Lam yu'taha ummata ghairihim." Ringkas, yang pertama kata Nabi SAW, "Khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk." Biasa dengar ini tuan-tuan dalam tazkirah Ramadan. Kelebihan Ramadan, kelebihan puasa bulan Ramadan Allah beri pada umat Nabi Muhammad ialah mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan bau wangian kasturi. Yang kedua kata Nabi SAW, "Wa tustaghfir lahum al-malaikah hatta yuftir." Nabi kata kelebihan pada umat Nabi Muhammad SAW yang tak diberikan kepada umat yang lain ialah para malaikat beristighfar untuk kita sehinggalah kita berbuka puasa. Yang ketiga kata Nabi SAW, "Wa yuzayyinullahu kulla yaumi jannatih." Allah menghiaskan syurga Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Tuan-tuan, kalau rumah paling hebat kat dunia ni tuan-tuan, mungkin kita kata rumah kristal lah tuan-tuan. Kat Terengganu ada sebuah masjid kristal, kira hebat lah tu. Tu pun tak besar mana tuan-tuan boleh semayang. Mungkin besar lagi masjid I'tisam ni tuan-tuan, nak dibesarkan katanya. Rumah kristal kira hebat lah tuan-tuan. Tapi syurga Allah Ta'ala ini lebih hebat daripada kristal, daripada emas dan sebagainya. Dan disebutkan juga dalam hadis Nabi ini yang ketiga, "Wa yuzayyinullah wa yusfidu fihi maraddatus syaitan." Allah mengunci, tambat, ikat syaitan ini untuk mengganggu umat manusia, Nabi anak ataupun keturunan Bani Adam alaihissalam. Yang kelima kata Nabi SAW, "Wa yughfar lahum fi akhir lailah fihi." Yang di penghujung malamnya, penghujung Ramadan itu Allah akan memberikan keampunan kepada hamba-hambanya. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, "Adakah malam Lailatul Qadar ya Rasulullah?" Nabi kata, "Tidak, bukan malam Lailatul Qadar." Betul, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Namun kata guru saya, Fadilatu Dr. Yusri Rushdi As-Said Jabal Hasani hafizahullahu taala, guru saya di Mesir, seorang doktor pakar bedah, keluaran Universiti Al-Azhar juga, bidang syariah, alim dalam ilmu hadis, ilmu fiqh dan tasawuf, menyatakan kepada kami yang dimaksudkan Allah mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya pada penghujung Ramadan ialah pada malam hari raya itu tuan-tuan. Malam hari raya itu Allah berikan, dipanggil Yaumul Lailatul Ijazah, hari pengampunan Allah. Allah bagi anugerah ijazah kepada mereka-mereka yang berpuasa, yang beramal ibadah di bulan Ramadan. Tapi biasa kita malam Ramadan tuan-tuan, kita kali buat apa tuan-tuan? Malam raya tuan-tuan. Malam raya kita buat apa? Balut ketupat, kucai, lemak kucai pula, rendang. Apa lagi tuan-tuan? Sebab itu antara sunnah yang dituntut kita menghidupkan malam hari raya dengan solat
malam. Antaranya kata guru saya, cukup lepas Isyak kita buat solat sunat tasbih, memadai kita telah pun menghidupkan malam ijazah tersebut. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimat, maka berbalik kepada pensyariatan puasa di bulan Ramadan ini, tuan-tuan hadirin hadirat muslimat, pendek je sebenarnya. Nak jawab soalan ini pendek, ringkas je. Tentang kelebihan ataupun sejarah pensyariatan Ramadan ini. Iaitu Ramadan ini difardukan, puasa di bulan Ramadan ini difardukan ke atas umat Islam pada Sya'ban tahun kedua Hijrah. Yang sebelum itu Nabi SAW berpuasa. Setelah berhijrah ke Madinah, Nabi berpuasa 3 hari setiap bulan. Dipanggil Ayyamul Bayad, Ayyamul Bayd, hari putih di pertengahan setiap bulan, kecuali hari Tasyrik. Kemudian Nabi puasa hari Ashura setiap bulan. Tahun pertama Hijrah belum lagi difardukan. Tahun kedua Hijrah barulah Allah fardukan kefarduan puasa kepada umat Islam melalui firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ayat surah Al-Baqarah ayat 184. Maka setelah itu Nabi SAW berpuasa pada tahun kedua Hijrah itu, dan Nabi juga berpuasa pada tahun-tahun seterusnya 9 tahun, sehinggalah sampai pada tahun yang ke-11 Hijrah, maka Nabi diwafatkan pada bulan Rabiul Awal. Ketika itu Nabi tidak sempat berpuasa pada tahun ke-11 Hijrah itu, tuan-tuan. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, maka nak bagi tahu kepada kita bahawa kefarduan puasa ini di bulan Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak diberikan kepada umat-umat yang lain. Umat lain puasa juga, tapi mungkin bulan lain. Tapi umat Nabi Muhammad Allah peruntukkan khusus kefarduan bila bulan Ramadan. Tak boleh buat pandai-pandai. Ustaz, boring lah puasa bulan Ramadan. Kita tukar puasa bulan Muharram lah pula sebulan. Ataupun kita puasa bulan Rabiul Awal lah sebab meraihkan Maulidur Rasul. Tak boleh, tuan-tuan, bukan main tukar-tukar begitu. Tak boleh. Maka puasa tetap di bulan Ramadan. Maka jadilah khususiat umat Islam, umat Nabi Muhammad, ialah berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita berkongsi ibadah puasa ini dari sudut asal syariatnya juga diberikan pada umat-umat Nabi yang terdahulu. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat, kalau nak bincang lagi tentang sejarah Ramadan ini, kita lihat bagaimana dalam bulan Ramadan inilah bulan kemenangan bagi umat Islam. Dalam sejarah umat Islam, bagaimana bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana Allah berikan kemenangan pada umat Islam. Tahun perang Badar berlaku pada bulan Ramadan. Perang Tabuk bulan Ramadan. Perang Khandaq, minta maaf tuan-tuan. Perang Khandaq bulan Ramadan. Perang Qadisiyah menjatuhkan tentera Parsi, maka juga di bulan Ramadan. Salih Al-Ayyubi juga di bulan Ramadan, perang salib. Kemudian berlakunya peristiwa Tariq bin Ziyad pergi ke Andalus, menawan Andalus, juga bulan Ramadan Allah berikan kemenangan. Maka bulan Ramadan bulan yang cukup hebat, tuan-tuan. Maka kita sebagai umat Islam kena menanti-nanti, menunggu-nunggu dan merasa kehebatannya bulan Ramadan ini. Sebab itulah para ulama ada menyatakan kepada kita rahsia-rahsia nama Ramadan ini, tuan-tuan. Ramadan, kalau kita sebut Ra, Mim, Dad, Alif, Nun, Hija dalam bahasa Arab lah. Ra, Mim, Dad, Alif, Nun. Maka para ulama ada menyatakan kepada kita apa makna Ramadan ini. Apakah sifat Ramadan? Ramadan sebagai bulan rahmah, Syahrul Rahmah, Ra, rahmat. Bulan Ramadan bulan yang Allah turunkan rahmat begitu banyak pada umat Islam. Ra juga bulan rezeki, tuan-tuan. Itu ada bulan Ramadan ada yang cari rezeki lebih pasal Ramadan, tuan-tuan. Mim, kata para ulama, bulan maghfirah, bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Mim juga bulan ma'rifah, bulan umat Islam mempertingkatkan ilmu dia. Adanya tazkirah, alhamdulillah. Tapi ada juga tempat yang tak mau tazkirah, tuan-tuan. Ada negeri tak mau tazkirah, siap keluar arahan lagi. Alhamdulillah, Selangor kita digalakkan tazkirah lagi. Sebab apa? Nak menyuburkan ilmu di kalangan umat Islam. Dad, kata para ulama, Syahrul Daman, bulan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Buat kebaikan, Allah jamin dapat balasan berganda-ganda.
Alif, kata para ulama, Ramadan sebagai bulan ulfah, ukhuwah, bulan kasih sayang kita. Bulan Ramadan menambahkan kasih sayang. Datang tarawih ramai-ramai, buka puasa ramai-ramai, bagi sedekah, ulfah, ukhuwah. Nun, kata para ulama, Ramadan ialah bulan nafahat, pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bulan untuk kita nafkah, infak, keluarkan duit kita untuk orang yang memerlukan. Maka tuan-tuan, hadirin hadirat muslim-muslimat, panjang nak sembang tentang Ramadan ini takkan habis dalam jumlah yang masa yang singkat ini. Sekadar sebagai mukaddimah buat round yang pertama ini. Diserahkan kembali kepada pengurusi majlis. Terima kasih buat Ustaz Juzaili atas penerangan yang telah disampaikan itu. Seperti mana kita maklum, bulan Ramadan ni bulan yang dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Khusus bukan untuk orang lain, tapi untuk orang Islam yang mana berpuasa, yang mana mengabdikan diri khusus kepada Allah SWT. Dalam masa yang sama, Allah menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Mana Allah mengkhususkan bulan Ramadan untuk umat Islam itu sendiri, umat Nabi Muhammad. Maka beruntung, betapa beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad itu sendiri. Baik, untuk yang seterusnya kita akan teruskan kepada panel yang kedua, itu Dr. Rosni. Untuk soalannya ialah, semana kita maklum bulan Ramadan ni biasa kalau kita dalam perbincangan kita akan melibatkan tentang dari segi sudut agama sahaja. Tapi pada hari ini kita jemput Dr. Rosni untuk membincangkan sedikit sebanyak dari segi sudut sains itu sendiri. Bagaimana bila mana kita berpuasa, apa efek dia? Apa kelebihan dia? Bagaimana dari segi tubuh badan kita sendiri dengan persekitaran kita sendiri bila mana kita puasa. Jadi dengan segala hormatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, bukakanlah simpulan di lidahku, agar kaumku mengerti perkataanku dan berilah pembantu di kalangan ahli keluargaku. Alhamdulillah, terima kasih pengerusi yang saya hormati, Ustaz Juhan. Begitu juga yang dirahmati Allah sekalian, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sebelah sana. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, moga-moga kita mendapat kekuatan, ya, untuk bersama-sama berada dalam bulan Ramadan nanti, dan moga-moga Allah memanjangkan usia kita. Ya, sebab hujung jatuhnya adalah kenapa kita perlu lalui bulan Ramadan ini, seperti yang disebut dalam ayat Quran yang dibacakan oleh pengerusi tadi, ialah moga-moga kita bertakwa. Ya, dengan takwa itu biarlah Allah beri kekuatan kepada kita, Allah memandang kita dengan pandangan rahmahnya. Begitu juga Allah beri kekuatan kepada semua umat Islam, terutama sekali pada pejuang-pejuang agama Allah ini. Dan mutaakhir ini dah tentulah pejuang-pejuang agama Allah di bumi Mesir, ya, yang berlaku, kisah yang berlaku hari ini, ya. Moga Allah memberi kekuatan kepada mereka dan kita kuatkan doa kita, kuatkan saf kita untuk membantu. Mungkin nak bantu dari segi jasad, fizikal tak boleh, kita bantu dari segi rohani, dari segi spiritual, insya-Allah. Dan berkaitan dengan soalan tentang Ramadan dan kesihatan, saya kurang suka untuk menjawab puasa dan kesihatan. Sebab puasa ni sahaja sekadar satu perbuatan menahan lapar dan dahaga. Tapi yang saya suka untuk kaitkan keseluruhan Ramadan tu dan kesihatan tu. Sepatutnya bulan Ramadan ini memang Allah bagi kepada kita untuk apa? Maha kasih sayang yang Allah kepada kita. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Sebab kita ni adalah insan yang bermaksud pelupa. Kita lupa dan kita buat silap, dan Allah beri anugerah kepada kita 1 bulan untuk kita make over. Kalau orang boleh buat make over, bulan inilah kita nak buat make over. Bulan Ramadan inilah kita nak recharge balik kesihatan, nak recharge rohani, nak recharge semangat, spiritual dan sebagainya. Bulan ini jugalah untuk kita membersihkan, bukan saja nak membersihkan perut, bukan saja untuk membersihkan, merehatkan perut, tapi untuk merehatkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang boleh menjuruskan kita kepada kemaksiatan. Bulan ini juga untuk kita menjadi bertambah kuat, bukan bertambah lemah.
Sebab dalam bulan ini sebagaimana disebut oleh Ustaz, berlaku perang-perang. Begitu juga turunnya Quran di bulan ini, bulan Ramadan. Patutnya kita di bulan Ramadan semakin cergas, semakin kuat, bukan semakin layu. Memang kita tak makan. Sebab itu kalau kita lihat dalam unjuran bila kita boleh kata aku ni puasa. Adakah masuk tak boleh pergi kerja lah sebab puasa? Kenapa tak kerja? Aku puasa. Masa bila yang Nabi suruh kita jawab aku ni puasa? Masa bila? Masa orang cari pasal dengan kita, masa orang cari gaduh dengan kita, masa kita nak berlawan, nak marah, masa tu kita jawab aku ni puasa. Sebab apa? Puasa itu maksudnya menahan, bukan saja menahan lapar, tapi yang paling penting adalah menahan sikap-sikap kita yang tak bagus. Terutama lagi sekali ialah sifat marah. Dan sebelum saya pergi pada kaitan dengan kesihatan, apa modal kita untuk berada dalam bulan Ramadan? Modal kita sekarang ini bulan Syaban, yang kita akan menempuh Ramadan tak sampai seminggu pun lagi. 6 hari pun tak sampai. Seminggu lagi. Apa modal? Modal pertama dah tentulah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita puasa hanya Allah yang tahu. Kita boleh pura-pura, kita boleh buka puasa ramai-ramai, kita boleh bersahur ramai-ramai, tapi kita makan atau tidak, kita ikut atau tidak syarat-syarat sah puasa itu hanya Allah yang tahu. Keimanan tu sangat penting. Berapa ramai orang yang boleh dari segi fizikal yang mampu untuk puasa tapi tidak puasa kerana tiada keimanannya. Berapa ramai yang perlu, yang kita tidak ada akhbar kena tangkap dan sebagainya. Malah ada yang berani minum arak depan khalayak ramai di bulan puasa, orang Islam. Dan seterusnya modal kita yang kedua ialah ilmu. Ilmu. Bila kita ada iman, kita ada ilmu, baru kita tahu syarat-syaratnya. Dan antaranya ilmu yang perlu kita tahu mungkin boleh update sikit. Update sikit ialah tentang masa-masa bulan-bulan inilah masa-masa mustajab untuk kita berdoa. Bulan yang digalakkan supaya kita sentiasa berdoa. Dan antara waktu yang selalu kita lupa, mungkin disebabkan kekurangan ilmu kita, ataupun disebabkan kekhilafan kita, atau sebabkan kita ni memang lalai, adalah waktu ketika nak buka puasa. Nak buka puasa, ya Ustaz, waktu yang doa sangat mustajab. Tapi di manakah kita ketika itu? Adakah kita bersama dengan keluarga, sama-sama bersedia untuk menunggu waktu berbuka dan sama-sama berdoa, atau kita masih lagi di bazar-bazar Ramadan, di tengah-tengah jalan, ataupun kalau dah sampai rumah masih sibuk dengan juadah-juadah, masih sibuk nak susun kuih, masih sibuk nak itu, nak ini, tapi lupa waktu itu berlalu begitu saja. Jadi ayuh, mulai tahun ini saya seru diri saya supaya kita jaga waktu-waktu tersebut. Hampir 15 minit sebelum buka puasa, pastikan ahli keluarga dah berkumpul dan kita baca doa sama-sama. Mungkin gile-gile, anak yang kecil pun boleh baca. Mungkin doa daripada hatinya yang sangat ikhlas, yang sangat frank, yang tidak ada dosa tu, lebih makbul, mungkin dia diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya barulah saya masuk kepada kaitannya dengan kesihatan. Ada satu hadis yang bermaksud, maksud hadis, tapi saya tak tulis kat sini riwayat siapa. Kata perut adalah rumah penyakit dan puasa adalah raja segala ubat. Perut adalah rumah penyakit, betul dibuat kajian. Penyakit metabolisme, penyakit mutaakhir ni semua penyakit berkaitan dengan berpunca daripada perut. Apa dia penyakit metabolisme? Penyakit yang metabolisme badan, sistem penghadaman, sistem pencernaan terganggu. Apa penyakitnya? Yang pertama, kencing manis. Kencing manis, dulu-dulu kita dengar orang tua-tua je kena kencing manis. Sekarang budak-budak pun boleh kena. Diabetes mellitus, type 1 pun ada di kalangan kanak-kanak, kalangan budak-budak. Kalau dulu-dulu, kalau type 2 biasanya untuk orang yang tua. Tapi sekarang seawal usia 40 tahun dah kena. Penyakit yang patutnya kena orang tua zaman dulu, sekarang 40 tahun pun dah kena kat kita, sebab puncanya daripada perut. Jangan salahkan keturunan ni, keturunan mak saya lah ni, bapa saya lah ni, dulu ada kencing manis, tengok saya dah kena. Mungkin ada sedikit genetic factor, tapi sebagai semuanya berpunca daripada kita cara pemakanan. Yang keduanya penyakit apa? Darah tinggi. Darah tinggi, kata 3 serangkai terus. Darah tinggi, kencing manis, jantung, semua 3 serangkai. Buah pinggang dan sebagainya. Penyakit yang ketiga yang berkaitan dengan perut ialah yang mungkin dibuat kajian adalah punca kepada macam mana stres dan berlakunya, ialah penyakit obesity. Kita tak nampak tu sebagai penyakit, kita rasa itu sebagai satu keadaan, tapi sebenarnya kalau dah obes tu satu penyakit, perlu dirawat. Perlu dirawat. Tu sebab tu kadang-kadang ada teka-teki, ditanya banyak-banyak siti apa yang tak cantik.
Siti Nurhaliza cantik. Kalau kita pergi Mekah, yang muda-muda Pak Arab panggil Siti Rahmah, yang muda lah kalau perempuan muda. Kalau yang tua dipanggil Hajah. Sebab saya ke Mekah menunaikan haji ketika berusia 26 tahun masa tu. Pergi dengan mak ayah, masa tu memang saya seorang lah dipanggil Siti Rahmah sebab kita muda. Mak saya, mak cik semua dipanggil Hajah, Siti. Siti yang paling tak cantik ialah obesity. Gemuk melampau, tak sakit, tak cantik yang tu, Okey. Dan seterusnya dari segi keistimewaan Ramadan, macam mana Ramadan? Saya akan pergi kepada fisiologinya dulu. Fisiologi ni itu kita menahan. Menahan daripada makan. Pertama kita nahan makan dan minum. Yang kedua yang paling penting adalah menahan pandangan. Dalam kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun, antara tipsnya adalah menahan pandangan. Kalau pergi bazar Ramadan tu tak usahlah lama-lama. Macam-macam kita nak beli nanti. Beli belah. Kemudiannya kalau kita nak pergi ke orang buat sales semua kan, menahan pandangan ni macam-macam. Kita dah jubah warna tu kita beli lagi. Menahan pandangan. Yang ketiga menahan lidah. Keempat menahan marah dan sebagainya. Tuan tengok dari segi fisiologi puasa, memang dibuat kajian dan kita kena bezakan puasa yang diwajibkan kepada kita, puasa menurut Islam, dan juga puasa dari segi kaedah perubatan yang dianjurkan oleh Barat. Barat pun suruh puasa sebenarnya. Suruh puasa, antara saya dipanggil colon cleansing. Colon tu usus besar, cleansing tu pembersihan usus besar, disuruh puasa. Tapi kaedah puasa dia lain lah. Itu kaedah puasa dia mungkin kena tak makan apa-apa selama 3 hari, maka sejenis suplemen aja. Contoh, sebagai contoh biar bersih usus. Tapi kaedah macam tu ada side effect. Tapi puasa yang diberikan, yang Allah anugerahkan kepada kita, tak ada side effect sepatutnya, kecuali memang dah dia sakit, baru dia tak boleh puasa. Saya lupa tadi, modal yang pertama tadi ialah iman, kedua tadi ilmu, ilmu kita, yang ketiga adalah kesihatan. Berapa ramai orang yang ada ilmu, ada iman yang bagus, kuat, tapi tidak boleh puasa. Terpaksa qada pun tak boleh, terpaksa bayar fidyah dan seterusnya. Sebab apa? Tidak ada modal kesihat tu, tak ada. Sebab tu syukur kita yang sihat ni insya-Allah, dan cubalah kekalkan kesihatan. Dan sebenarnya paper saya ni, saya pernah buat paper tajuk dia Ramadan Permulaan Gaya Hidup Sihat. Termasuk lagi juga permulaan untuk kita ubah perangai-perangai kita yang tak bagus. Sebab Ramadan ni kalau kita kaji, dia adalah untuk selama sebulan. Dari segi psikologi, kalau kita nak buat satu tabiat, nak jadikan satu perkara, nak jadi satu tabiat, dia memerlukan masa selama sebulan. Baru tabiat tu lekat kat kita. Sebagai contoh, kalau tabiat kita nak baca Quran, nak baca Quran, sekarang syurkan kalau nak khatam Quran bulan Ramadan ni, kena baca 4 muka surat lepas solat. 4 muka surat lepas solat, insya-Allah khatam. Kalau tak boleh tu antara solat tu, antara waktu tu, cuba habiskan 4 muka surat. Contoh, insya-Allah boleh khatam. Katalah kita nak dapat tabiat tu kalau kita pupuk selama 30 hari, selama sebulan, insya-Allah dia akan lekat kat kita. Begitu juga kalau kita nak buang satu tabiat. Sebagai contoh, tabiat orang merokok. Kalau kita rasa kita belum nak buang tabiat merokok tu bulan Ramadan, waktu yang sangat bagus untuk kita buang tabiat tersebut. Sebab kita tahu, katalah memang kata kita boleh pegang hujah, tak mahu ustaz jadi ustazah lah pula hujah kata merokok ni makruh, tak nak terima yang haram. Okey, fine, tak apa, kita boleh. Tapi sekurang-kurangnya kita pakailah hujah bahawa merokok ni memang kita bantu Yahudi, dan Yahudi dah buat apa kat umat Islam ni. Sebab tu saya anjurkan kepada yang merokok tu, berhentilah bulan merokok. Mungkin kita boleh start bulan Ramadan, insya-Allah. Lepas ni saya boleh bagi tips-tips untuk round 2 insya-Allah. Dan seterusnya kita lihat kenapa hikmah berpuasa keseluruhan Ramadan tu. Apa dia, ada amalan dalam bulan Ramadan menyebab kita sepatutnya dia lebih sihat. Apa amalan kita? Yang pertamanya, sebelum puasa kita kena buat apa? Malam sebelum puasa, sebelum subuh kita kena kena niat, kena niat dulu. Niat tu sangat penting, sebab tu sangat berbeza kalau kita tak makan masa kita tak puasa dengan kita tak makan ketika puasa. Kalau kita tak ada niat, masa bulan biasa ni kita terlupa makan sarapan. Saat tengah hari kita perut tu dah berkeroncong dah. Perut dah nak tu. Tapi kalau kita ada niat, insya-Allah kita boleh tahan.
Kecuali mereka yang baru nak belajar puasa. Sebab tu kalau kita rasa lapar tu, aku ni dah lama puasa ke baru nak belajar puasa. Sepatutnya kita dengan niat tu, sebab kalau dari segi itu segi agama kita tahu kepentingan niat, innamal a'malu binniyat, segala amalan bermula daripada niat. Tapi dari segi conscientious kesihatan pun kita perlu niat. Kita kena niat nak sihat. Kita perlu niat, ya Allah kerana sihat kerana Allah. Kan? Bila-bila kita berniat, kita niat puasa malam hari tu, esok dia akan bagi signal. Otak ni akan bagi signal kat seluruh badan, kau puasa besok. Ya? Ini kita akan rasa selesa. Begitu juga pentingnya niat. Katakanlah satu kisah tu, kalau kita nak jadi orang kaya tapi kita tak pernah berniat nak kaya, tak jadi. Sebab tidak ada niat tu juga satu doa. Sebab kalau biasa dengan law of attraction barat yang anjurkan, tapi Islam ajar lama dah. Dia punya rules pertama, dia kata know your intention. Tahu niat kita. Kita gimana kita tahu tujuan kita, tahu fokus kita. Dia suruh pesan kita, tapi Islam ajar dah lama dah tentang kepentingan niat ini. Dan seterusnya, yang kedua, lepas niat, pagi-pagi kita bersahur. Bersahur ni juga satu kepentingan. Dan bila kita bersahur, Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis, saya rekodkan dekat sini. Hadis yang mudah dan ringkas. Hadis riwayat Al-Bukhari yang bermaksud bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatannya, barakah. Berkat ni benda yang tak nampak dengan mata. Sebab tu adik-adik muda yang malas bangun sahur tu, tolong ingat, kena bangun sebab ada keberkatan di situ. Bila kita sebut sahur dari segi kajian saintifik, sahur ini kepentingan makan awal pagi. Kita bangun awal pagi tak selera, tak lalu makan, tak boleh nak telan. Suasa. Tapi orang buat kajian, pentingnya makan awal pagi. Bukan brunch, bukan breakfast campur lunch tu, bukan. Tapi awal-awal pagi, kalau boleh sebelum subuh kita dah makan sedikit. Dah makan. Kalau hari biasa pun sebelum subuh mungkin sekurang-kurangnya segelas susu kita minum. Sebab pentingnya adalah kerana memang dari segi kajian Pusat Perubatan Harvard ni, orang putih yang kaji, saya baca saintifik ni lah. Dia katakan bila kita bangun tidur, glukosa dalam badan kita sangat rendah. Sebab kita baring, sangat rendah. Dan bila sangat rendah, bila kita tak bantu dia dengan menambah glukosa dengan cara makan, macam mana gula tu nak sampai, glukos ni nak sampai ke otak. Bila kita perlukan glukos untuk berfikir, memberi tenaga untuk kita berfikir. Sebab tu amat bahaya kalau kita biarkan anak kita pergi ke sekolah tanpa bersarapan. Amat bahaya sebab tidak ada glukos untuk dia gunakan sebagai tenaga dalam pemikiran dan untuk dia berfikir sepanjang hari. Kemudiannya kita tengok juga bagaimana kalau selepas kita dah sahur tu kita berbuka. Kita berbuka tu kita segerakan dan memang itu perbezaannya antara puasa umat Islam dengan puasa yang lepas umat terdahulu. Itu juga perbezaannya antara puasa kita dan juga puasa orang-orang yang nak jaga kesihatan dia lain. Kita segera berbuka, sumbernya kita kena makan benda yang manis. Perbezaan, sahur kita kena banyak minum air masak. Tapi bila buka kita kena makan sikit benda manis ataupun air manis yang kalau boleh manis tu adalah bukan manis daripada kita tambah gula pasir tu. Manis buah, manis asli, daripada buah-buahan dan sebagainya. Kemudian apa lagi kita buat masa berbuka? Kita jamu orang berbuka. Perbuatan baik membantu orang, menjamu orang berbuka, ini merupakan salah satu yang untuk menyihatkan emosi. Satu terapi stres. Terapi stres, kita selalu kata stres lah, budak-budak yang sikit stres lah, tension lah, perkataan-perkataan. Tapi banyak sebenarnya dalam bulan Ramadan ini ada terapi-terapi dia, terutama sekali terapi stres, terapi marah, anger management. Orang tua itu sebut anger management. Kita mudah je sebenarnya nak buat terapi marah, kita puasa. Sepatutnya bila kita berpuasa, kita sepatutnya lebih sabar, bukan lebih naik angin, bukan lebih panas baran. Kalau kita berpuasa, kita cepat panas barang, kita kena cek balik puasa kita. Betul ke aku puasa ni? Sepatutnya kita puasa, kita lebih sabar. Sebab tu, kalau misalnya kadang-kadang kita lihat orang berpuasa, kadang-kadang kita perhatikan. Masa buka tu, ayah dengan anak boleh gaduh berebut. Sepatutnya lebih sabar. Kena semak balik. Mungkin masa permulaan, hari yang pertama, minggu pertama, kita akan rasa sedikit perubahan. Dipanggil body clock. Perubahan dari segi kita punya kitaran badan, kan? Kitaran masa tu, itu mungkin mengganggu sedikit. Tapi bila selepas seminggu tu, sepatutnya kita dah boleh biasakan. Dah biasakan, insya-Allah.
Kemudian apa lagi dalam amalan-amalan yang digalakkan dalam bulan Ramadan? Tadi Ustaz sebut, kelebihan puasa pertamanya ialah bau mulut orang berpuasa lebih wangi daripada kasturi. Tapi kena ingat ya tuan-tuan, bau mulut tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan segodok kawan pergi bau pula. Buka bau buka. Dan begitu juga bau mulut tu biarlah genuine, asli daripada puasa. Maksud saya, biarlah bau mulut. Memang kalau dibuat kajian, orang yang tak berpuasa, dalam berpuasa kita kurang cakap. Memang ya, menahan lidah, kurang cakap. Orang yang kurang cakap, orang yang tak makan, dia tidak ada kitaran air liur. Bila tidak ada kitaran air liur tu air liur lama. Berbau. Kalau kita bercakap, walaupun menyembuh-nyembuh air liur, tapi air liur dia baru. Air liur baru. Bila kita makan pun ada air liur baru. Sebab tu kalau dari segi kajian, kenapa orang berpuasa mulut dia berbau sedikit, tapi biarlah mulut kita berbau disebabkan genuine sebab kita berpuasa, bukan sebab kita tak busuk gigi. Bukan sebab kita biarkan gigi kita berkarang, bertepek-tepek, biarkan. Sebab tu saya syorkan, memang saya seorang doktor gigi, pergi cari ya doktor gigi supaya saya ni nak cuci gigi, nak persiapan bulan Ramadan. Biar gigi saya bau pun memang bau sebab puasa lah. Bukan bau sebab tahi gigi, lubang pada gigi kan, nanah gigi sebab tu. Dan seterusnya, dalam amalan puasa juga kita malam hari kita ada solat. Kita ada solat, dan solat ni memang kalau dibuat kajian mutaakhir ni bukan sakat solat orang buat kajian tentang tawaf. Tawaf yang kita buat lawan jam. Dikatakan kita orang umat dunia ni patut berterima kasih kepada umat Islam sebab di umat Islam tak pernah berhenti bertawaf di Kaabah tak pernah berhenti bertawaf sebab perbuatan tawaf lawan jam itu membantu menyeimbangkan bumi. Sebab bumi ni berputar lawan jam. Perbuatan kita tawaf itu, ada orang sentiasa tawaf di pusat bumi, dan pusat bumi buat kerja memang di Kaabah. Itu pusat bumi. Dan bila kita solat pun disebutkan terapi solat, ataupun kalau kita nak nyahkan charge negatif dari badan, charge elektromagnet dari badan, dia kata put your forehead on dekat bawah, kat floor ke kat tanah, on the ground kata kan. Forehead itu letak dahi di bawah. Masa bila kita letak dahi di bawah? Bukan masa menonggeng-nonggeng tu tak. Kita orang Islam, kita letak dahi di bawah masa kita sujud. Dan dia kata kalau letak dahi di bawah, ketika itu charge negatif akan keluar, tapi dengan syarat kita arah kita letak dahi tu kenalah mengarah ke pusat bumi. Sebab kajian arah tu adalah arah Kaabah. Dan sebenarnya sains ni cuma nak membuktikan kebenaran Islam. Memang kita buat amalan tu kerana iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan ini sepatutnya kita bertambah lagi iman kita. Supaya kita terus istiqamah dengan apa yang Allah anjurkan. Dan seterusnya dalam tu juga dalam solat juga dikatakan kita sepatutnya orang makin banyak kita solat, kita makin ceria. Sepatutnya makin ceria sebab buat kajiannya kalau kita solat, kita tu dia ada gelombang, satu dipanggil gelombang theta. Gelombang tu adalah gelombang ceria. Sepatutnya kita lebih ceria, bukan semakin monyok, bukan semakin sugul kan. Sembahyang makin sugul, tak. Memang kita menangis, memang kita mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita merayu-rayu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betul. Tapi di dalam jiwa kita sangat tenang. Bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan seterusnya ada apa lagi? Ada sedekah. Kan? Kita berbanyakkan, dianjurkan memperbanyakkan sedekah. Macam Ustaz sebut tadi, infak tadi tu kan. Infak. Dan memang kalau kita baca dalam surah Ali Imran ayat 134 yang maksud tu Allah sangat menyayangi orang-orang yang menginfak, dan disebut kat situ ialah antaranya ialah orang yang menahan marah dan juga orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kan? Ada memang berangkaian tu, dan bila kita bersedekah itu dipanggil sedekah, zakat dan sebagainya, membantu orang lain. Kalau dari segi kaedah psikologi ni panggil helpers high. Helpers high. High ni high lah. Tak payah pergi hidugam. Cakap budak-budak ni, kau ni nak budak-budak yang hidugam tu kan. Jom kita bantu orang. Kita bantu orang pun kita akan rasa seronok sebenarnya. Sebab tu kalau kita lihat, kalau bencana alam berlaku di dunia ini, orang yang mula-mula sampai tu siapa? Buddha kan.
orang umat saleh sampai nak bantu kan, berlumba-lumba, kita baru nak mesyuarat, ya, baru nak kutip derma. Itu pun derma pun orang tanya, ni sampai tak sampai ni? Derma RM1, sampai tak sampai kat Palestin ni? Sampai tak sampai kat Aceh ni? Kan? Baru, tapi orang ni dah sampai lu. InsyaAllah. Kat itulah kesan psikologinya ialah keseluruhan, secara keseluruhan yang puasa ini sepatutnya kita bertambah sihat. Sihat menyeluruh, bukan setakat sihat fizikal sahaja, tapi sihat mental. Yang paling penting adalah sihat spiritual. Sihat spiritual, sihat mental, sihat emosi. Emosi yang paling bahaya, rohani termasuk yang paling bahaya adalah emosi marah. Berapa ramai orang bila buat sesuatu dalam keadaan marah, dia tak sedar. Tak sedar anak boleh tembak mak, tertembak mak sebab dia marah sangat. Anak boleh tembak, boleh tikam, banyak berita. Puncanya ketika itu dia sangat marah dan dia tak boleh kawal marah dia. Sebab tu emosi marah satu emosi, kalau dalam perubatan dipanggil emosi fight and flight. Fight tu tak bergaduh je. Flight tu boleh berlari. Sebab tu kalau kita tengah marah bergaduh ke orang besar pun kita rasa kecil je. Sebab emosi fight tu, marah. Kalau tengok atuk ni sakit lutut tapi marah kat cucu, dia boleh kejar cucu dia. Flight. Flight itu contohnya lah. Benda tu boleh tolak diri kita. Sebab tu kadang-kadang flight juga kita gerak cepat. Sebab emosi marah ni juga menyebabkan tangan kita gerak cepat. Kita boleh pukul isteri, pukul anak dan sebagainya. Sebab tu kaedah itu dah masuk bab lain lah pula untuk marah. Tapi puasa ni secara kesimpulannya memang boleh membantu kita dalam mengawal emosi-emosi yang negatif tersebut, insya-Allah. Dan dari segi detox, sibuk kita pakai koyoklah kat kaki nak detox, memang betul boleh, ataupun kita minum teh hijau lah nak detox, detox tu nak buang toksin dari badan, kan, nak buang radikal bebas dari badan dan sebagainya. Boleh. Tapi detox yang paling bagus adalah dengan cara berpuasa. Sebab dalam memang dah buat dalam suatu kongres tentang puasa, apa yang daripada 50 kajian yang dibentangkan, dia kata kesimpulannya dari segi puasa ni dah daripada aspek kesihatan. Pertama, di kesihatan ni turunkan kandungan gula darah, turunkan tekanan darah, boleh turunkan lipid darah. Lipid tu lemak lah, lemak dalam darah tu kalau disangkut dia boleh jadi dia boleh jadi apa? Dia boleh jadi plak, boleh jadi tersumbat jantung dan sebagainya. Kemudiannya boleh menurunkan berat badan. Berat badan. Tapi bukan itu niat kita berpuasa. Niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya dari segi fadilat, dari segi hikmah kita dapat untuk membantu kita menjadi orang yang hujung jatuhnya adalah untuk menjadi orang yang lebih bertakwa daripada sebelumnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Rosni atas hujah ataupun penjelasan yang cukup panjang lah tentang dari segi dari segi sains itu sendiri, dari segi kesihatan sendiri berkenaan dengan puasa. Banyak kalau kita nak ulang balik, memang banyak lah. Dari segi puasanya sendiri, dari segi amalan kita sendiri, dari segi psikologinya sendiri, banyak. Jadi mungkin Dr. Rosni mungkin akan tambah lagi sekejap lagi untuk kita bincang tentang sains itu sendiri. Baik, untuk khususnya kita akan kembali kepada panel yang pertama. Baik, tadi kita dah bincang tentang sirah, bagaimana diwajibkan untuk kita berpuasa itu sendiri. Seterusnya ialah di mana kita tahu kebanyakan kita sendiri, masyarakat orang Islam itu sendiri, kita nampak pada persiapan ni, bila mana kita nak bahir raya, kita ada persiapan. Tukar baju baru, tukar lansir baru, tukar sofa baru, hampir semua barulah. Dan bagai-bagai lagi semua nak baru. Maksudnya persiapan untuk menghadapi sesuatu. Baik, dari segi Ramadan pula, bagaimana persiapan kita sebagai seorang Islam? Jadi, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakanlah Ustaz Yuzali untuk memberi penerangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang dimuliakan ahli panel Dr. Rosni, khususnya hadirin hadirat muslimin muslimat. Sebelum saya menjawab sedikit soalan tadi, suka untuk saya memperingatkan diri saya dan tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, bila bincang soal hukum Ramadan dan berpuasa ini, perlu ingat Ramadan ini wajib kita berpuasa dan adapun tarawih itu hanya sunat. Namun kata para ulama, kewajipan berpuasa ini tidak boleh kita ingkari. Kalau kita ingkari kewajipan berpuasa di bulan Ramadan ini, maka boleh jatuh hukum kita ini kepada hukum murtad
maka perlu ditangkap atau perlu ditahan dan minta taubat. Kalau tak bertaubat, perlu dikenakan hukuman bunuh dalam Islam tersebut. Kalau ditangkap, dia bertaubat, terima taubatnya, selesailah. Dan dia tarik balik, mengingkari kewajipan Ramadan ini, maka selesai, diterima, tak ada masalah. Tapi kalau dia berbuka puasa di bulan Ramadan dengan tidak mengingkari, dia tak ingkar tapi buka puasa, dan bukan sebab uzur, tak sakit, bukan sebab musafir, saja nak buka puasa, teringin, dan dia tak ingkar, maka dia perlu ditangkap, ditahan, dipenjarakan dan disuruh untuk berpuasa. Ini hukum dalam Islam dan dinyatakan berkaitan dengan puasa. Ini peringatan buat diri saya, tuan-tuan hadirin hadirat, sebab kadang bila datangnya bulan Ramadan terpaksa JAIS ke ataupun Jabatan Agama buat tangkapan. Kenapa? Bila mereka yang tinggalkan puasa ini tanpa bersebab, maka jatuh hukumnya fasik. Bila fasik ni, tuan-tuan, nak jadi wali hakim, wali pada anak kita kena menikah, payah, tuan-tuan. Ini wali fasik ni. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, berbalik kepada apakah persiapan yang perlu dilakukan oleh umat Islam dalam nak menghadapi Ramadan. Kita sedia maklum, tadi Tuan Pengurusi sebut, kalau nak berhari raya itu, Masya Allah, persiapan tu bukan sebulan, tuan-tuan, 3-4 bulan advance, tuan-tuan. Baju raya tanya dah settle dah Ustaz. Langsir semua dah settle dah, sofa dah settle dah, cuma satu je tak boleh, Ustaz. Apa dia? Orang baru tak boleh. Itu payah sikit lah, tuan-tuan. Orang baru payah sikit nak beli baru. Yang faham-faham lah, tuan-tuan. Payah juga. Isteri saya pun ada sini. Baik, tuan-tuan. Kita nak bermusafir, nak mengerjakan haji dan umrah. Masya Allah, tabarakallah. Kursus nak buat haji dan umrah 12 kali, 12 siri. Padahal ibadah haji umrah tu singkat je, tuan-tuan. Yalah, cuma perjalanan tu 30 hari lah, perjalanan. Masuk perjalanan itu, tapi hakikatnya singkat je mengerjakan haji ni. Kita buat persiapan kewangan kita, simpan tabung haji daripada muda sampai kita dah berusia pencen. Kemudian kita datang kursus. Demikian juga tetamu nak mari rumah kita. Nak mari rumah kita, kita kata silakan, kita membuat persiapan. Masuklah isteri kita masak sedap-sedap, ni tetamu nak mari ni, rakan sekerja nak mari, bos nak mari rumah, kita suruh isteri buat masak-masak sedap-sedap. Ataupun mak mentua nak mari rumah, oh mesti kena kemas-kemas, tuan-tuan. Mesti kena berkemas, tak boleh sepa-sepa. Maka demikian, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, maka menyambut kedatangan Ramadan memerlukan persiapan dan persediaan yang lebih besar bagi umat Islam, sebab kewajipan Ramadan ini pada setiap umat Islam yang berkemampuan. Kalau haji, tak semua orang berkemampuan pergi haji. Tapi Ramadan ini suatu bulan tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap umat Islam yang cukup syaratnya dan berkemampuan, maka kena buat persiapan, kena buat persediaan. Sebagaimana nak sambut, nak buat haji dan umrah, nak musafir, nak terima tetamu, maka Ramadan juga adalah tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang datang kepada kita, yang akan meninggalkan kita, tuan-tuan. Maka apakah persiapan yang perlu untuk menghadapi Ramadan ini? Tadi Dr. Rusni dah sebut dah. Dah jawab dah sebenarnya. Kalau ikutkan tu beres dah, saya boleh berhenti ya. Selesai dah Dr. Rusni dah sebut. Persiapan ilmu, persiapan iman, persiapan akhlak. Jadi saya rasa boleh berhenti, tapi tak boleh kena uraikan sikit. Sedikit saya kupas secara lebih detail berkenaan bagaimana persiapan kita. Teringat saya sebelum itu akan kata-kata seorang tokoh ulama di Indonesia, iaitu yang pengarang kitab Tafsir Al-Azhar, Profesor Dr. Hamka. Satu ukapan yang pendek tetapi cukup berbekas pada hati. Dia kata apa? Manusia ini kalau hanya sekadar mahu hidup, maka babi di hutan pun hidup. Bahkan lagi sehat, segar bugar dari kita, tuan-tuan. Bulat lagi, kata tambah hadirin.
Siap bulat lagi tuan-tuan. Di tempat saya dulu di kampung Sungai Cincin, saya nak pergi ke masjid, akan lalu kawasan semak lah. Memang itu kawasan laluan dia tuan-tuan. Sebelum subuh kalau lalang kadang-kadang sempak kan dia. Memang nampak lah besar juga tuan-tuan. Babi hutan tuan-tuan. Bukan babi belah, babi hutan. Mujur tak langgar tuan-tuan, langgar habis tuan-tuan. Kena patah balik masjid, balik rumah. Kena suci pula. Maka babi di hutan masya-Allah sihat. Dan manusia kalau hidup di dunia sekarat untuk bekerja, maka kera di hutan turut bekerja. Keluar pagi cari buah, cari makanan, buat balik kat pasangan dia, anak-anak dia makan. Maka apakah beza kita tuan-tuan dengan babi di hutan dan kera di dalam hutan? Ialah beza kita sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, hak-hak ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan memerlukan kita persiapan. Dan manusia ini bila berdepan dengan Ramadan ini ada 4 keadaan ya tuan-tuan. 4 jenis orang. Pertama, datangnya Ramadan dia begitu gembira. Seronoknya datang Ramadan, nak sambut Ramadan ini, nak melakukan ketaatan kepada Allah, nak beramal ibadah begitu banyak. Ini golongan yang beriman, yang beramal soleh. Yang kedua, golongan yang suka juga. Oh, tak sabar datang Ramadan ni. Seronok datang Ramadan ni. Tapi nak mengejar keduniaan. Boleh masuk pasar Ramadan, dapat untung sikit. Beli tapak, jual pada orang lain, dapat 2 kali ganda. Maka ini golongan yang mengejar keduniaan semata-mata. Yang ketiga, ada golongan manusia, datang Ramadan dia gelisah. Mai dah Ramadan. Datang dah Ramadan, habislah. Tak boleh dah makan, tak boleh dah minum, tak boleh dah nak isap rokok tadi kata terus ni siang hari tak boleh isap rokok dah, kena tunggu lepas azan dulu. Orang lepas azan makan buah kurma dihisap rokok dulu. Sebab tahan tuan-tuan. Maka dia gelisah, tak boleh buat benda yang dilarang oleh Islam. Dan ada golongan yang keempat, golongan celaka, ialah golongan yang Ramadan ini sama, tak ada apa pun kesan daripada dia. Ramadan ni, datanglah Ramadan ke, Muharram ke, Safar ke, Rabiul Awal ke, Rabiul Akhir ke, sama aja bagi dia. Langgak serupa tu lah kata bahasa utara tuan-tuan. Keluar dah bahasa utara. Dia dah panas sikit, dia keluar bahasa asal dah tuan-tuan. Langgak habis. Maka ini golongan yang celaka. Tapi mai tang Syawal lah, yang tu yang disambut sungguh-sungguh. Sambut mengalahkan orang yang tarawihnya tak tinggal, tahajudnya tak tinggal. Kalah orang ni. Maka ini golongan yang celaka kata para ulama. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, maka apakah persiapan yang perlu kepada kita? Kalau ringkasnya, persiapan ilmu, iman, amal, harta dan juga akhlak. Ini akhlak hati. Cuma sekadar saya ingin huraikan sedikit supaya kita melihat bagaimana para salafus soleh, bagaimana Rasulullah SAW menyambut Ramadan. Apakah persiapan yang mereka lakukan? Apa yang mereka buat untuk menyambut Ramadan yang berbeza dengan bulan-bulan yang lain? Maka di sini dilihat yang pertamanya, persiapan yang perlu kita buat ialah memberi khabar gembira kepada Nabi, memberi khabar gembira kepada para sahabat tentang kedatangan bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarakun. Nabi kata, wahai sahabatku, telah datang kepada kamu ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Kataballahu alaikum siyamahu, Allah telah fardukan pada bulan ini puasa di sebulan. Tuftahu fihi abwabus sama, pada bulan ini dibukakan pintu langit seluas-luasnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dikunci rapat-rapat pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, diikat, dirantai, belenggu syaitan ini. Fihi lailatun khairu min alfi syahrin, dalamnya ada satu hari, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim, kata Nabi, barang siapa yang Allah haramkan mendapat kebaikan pada bulan ini, maka sesungguhnya telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat, maknanya Nabi nak bagi tahu sebelum datang Ramadan
kita war-warkan, iklankan, berikan khabar gembira kepada orang ramai tentang bulan Ramadan, bulan baik dah nak mari dah. Ni Nabi iklankan kepada sahabat. Yang pertama. Yang kedua, Nabi buat suatu majlis tazkirah. Nabi bagi peringatan kepada sahabat, bagi ilmu kat sahabat. Cuma tuan-tuan, muhasabah kita hari tuan-tuan, lihatlah berapa hari je tinggal Ramadan tuan-tuan, maka iklan Ramadan di TV tuan-tuan boleh jumpa tak? Selamat datang Ramadan, selamat menyambut Ramadan. Rasa saya tak jumpa lagi lah. Sebab rumah saya tak ada Astro tuan. Mungkin rumah tuan-tuan ada Astro, mungkin kot ada lah kot. Tak ada lagi tuan-tuan. Yang ada, makanlah kurma Yusuf Tayyub. Yang tu ada tuan-tuan. Yusuf Tayyub ada tuan-tuan. Makanlah kurma Yusuf Tayyub. Kalau iklan lain tuan-tuan, Masya Allah, iklan raya 1 Ramadan keluar dah iklan raya tuan-tuan. 1 Ramadan keluar dah iklan raya. Jekyll, tukar langsir kan, tukar baju dan sebagainya. Kamdar pakai baju raya. Tapi tuan-tuan, iklan Ramadan ni tak banyak tuan-tuan. Dan alhamdulillah, masjid-masjid di Selangor ini sepanjang saya lihat, dengan mengadakan program-program ni suatu sunnah Nabi. Buat majlis forum amal Ramadan, majlis ilmu, satu sunnah Nabi. Nabi buat tazkirah, Nabi peringat sahabat. Di masjid saya kita buat forum juga, kita buat juga majlis istiqbal Ramadan. Kita buat 2 siri. Siri yang pertama, tanyalah ustaz, kita jemput Ustaz Zulkifli Ahmad daripada Pandan. Yang kedua ni insya-Allah Ustaz Syed Abdul Qadir kita jemput untuk buat soal jawab tentang puasa dan sedekah. Alhamdulillah tuan-tuan. Cuma perbanyakan kita ni wawarkan pada orang tentang Ramadan bulan yang baik datang. Ini yang pertama. Yang keduanya, bergembira dengan kedatangan Ramadan. Mesti kena gembira tuan-tuan, jangan rasa sedih. Sedihnya nak mari Ramadan. Sebab apa? Teringat kalau dia tu seorang, Allah teringat puasa dengan suami. Kalau dia tak ada isteri, teringat dulu puasa dengan isteri, sedih. Dengan sedih tuan-tuan, kena gembira datang Ramadan ini. Nak rasa gembira ini tuan-tuan macam mana? Maka kena tahu tentang kelebihan-kelebihan tadi. Fadilat yang para ulama telah huraikan kepada kita melalui Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan berkata Mu'alla bin Fadl, bagaimana salafus salih nak sambut Ramadan, 6 bulan dia buat persiapan. Tuan-tuan, 6 bulan nak sambut Ramadan ni. Kita berapa bulan, berapa hari tuan-tuan? Kadang tanya, tak tahu ni berapa bulan Syakban, tak tahu. Kita tengok, esok dah puasa dah. Terkejut lah tuan-tuan. Buat heran, esok puasa dah. Allahu Akbar. Tak boleh makan esok. Siap tepuk. Maka tuan-tuan, sahabat Nabi salafus soleh 6 bulan nak sambut Ramadan. Mereka buat bagaimana? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ada doa lain yang disebut Allahumma sallimni ila Ramadan wasallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini satu doa yang para salafus soleh baca. Apa dia tuan-tuan? Dia minta, ya Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku ini untuk sampai Ramadan. Wasallim li Ramadan, selamatkanlah aku waktu aku pada bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan moga-moga setelah dia pergi, selamatlah aku dan amalan aku diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ni selepas berlalu Ramadan, buat apa pula salafus soleh? Mereka mereka berpisah dengan Ramadan dengan berdoa minta, ya Allah, terimalah amalan kami selama mana? 6 bulan tuan-tuan. 6 bulan minta, ya Allah, terima amalan kita. 6 bulan lagi pula minta, ya Allah, cepatkanlah sampai kami ke bulan Ramadan. Ini salafus soleh tuan-tuan. Dan Rasulullah mengajar kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nabi ajar kita 3 bulan. Itu 2 bulan awal. Salafus soleh 6 bulan. Padanlah. Nabi 2 bulan cukup dah. Kita ni kena lebih lagi ekstra daripada Nabi. Sebab kita ni hubbu dunia banyak sangat tuan-tuan. Baik. Yang ketiga, persiapan yang ketiga, kena yakin dengan penuh keimanan fadilat Ramadan dan puasa ni, kena yakin tuan-tuan. Ada ni puasa tak yakin, tah saja puasa, tengok orang semua puasa. Ada yang kata, puasa sebab malu Ustaz, tak puasa. Puasa apalah. Tuan-tuan, dia puasa bukan dengan sebab keyakinannya.
yang Nabi sebutlah hadis Nabi, man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Lalu wa ma ta'akhkhar. Ada yang dikatakan Nabi sebut barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan segala-gala dosa dia yang terdahulu. Itu kena yakin tuan-tuan, kena yakin, maka kena datanglah majlis-majlis ilmu, dengar kuliah-kuliah tentang kelebihan fadilat puasa. Hadis sahih banyak cerita tentang fadilat puasa yang tak mampu saya bacakan pada malam inilah tuan-tuan. Mana kena buat majlis ilmu 30 hari Syakban itu kena buat susun dah jadual. Macam mana nak memahami fiqh, memahami tentang puasa ini. Yang keempat kata para ulama, yang keempat persiapan kita ialah ulang kaji dan pelajari fiqh puasa tuan-tuan. Ada orang dia puasa hanya Ramadan je. Ini maqam yang paling rendah kata Imam Ghazali. Maqam yang tinggi sikit dia puasa Ramadan dan puasa Isnin Khamis. Hak tinggi sikit puasa Ramadan dan puasa Isnin Khamis ditambah dengan Ayyamul Bayad. Ini tinggi sikit puasa, tingkatan puasa. Dan dia puasa jaga semua segala-gala lah, panca indera dan juga hatinya. Maka bila puasa setahun sekali je, sebulan je, maka memang kadang terlupa tuan-tuan, tak ingat habis dah. Apa dia rukun puasa pun tak ingat. Apa perkara batal puasa pun tak ingat. Banyak sangat ustaz, 15 perkara tak ingat. Ini kena ulang lah tuan-tuan. Kena tahu apakah dia perkara yang batalkan puasa. Ada 15. Sebut malam ni tuan-tuan, tak habis kita. Marah Tuan Pengurusi kata bagi 10 minit ni lebih dah ni. Baik. Maka kena rujuk, hadirin majlis-majlis ilmu, rujuk kitab-kitab, belilah buku-buku ada diterjemahkan, buku-buku yang dibuat tentang puasa, perbahasan tentang puasa, beli tuan-tuan. Kalau duit kita boleh guna untuk beli baju, jangan biar kita kosong dengan ilmu tuan-tuan. Dan rujuklah dengan para alim ulama. Barangkali di masjid ini kita ada imam juga boleh menjadi tukang bicara, tukang jawab tentang soal jawab puasa ini. Yang kelima, apakah persiapan kita? Kena qada puasa yang lepas, yang tinggal tuan-tuan. Yang perempuannya kena qada, yang boleh qada lah. Dia tak boleh qada, dia kena bayar fidyah pula. Yang perlu qada kena qada puasa. Yang keenam, kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Kena bersegera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sebelum masuk Ramadan ni kena banyak-banyak istighfar kepada Allah. Minta Allah ampunkan dosa-dosa kita, hilangkan titik-titik hitam dalam hati kita ini. Dan hapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan sebelum ini, supaya kita masuk Ramadan kita rasa ringan rohani kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, persiapan kita kena buat warming up. Ni masuk sikit kesihatan lah, bukan warming up macam mana. Bukan suruh stretching tuan-tuan, jogging 100 km, tak. Masuk warming up ni, sebab itulah antara sunnah juga dituntut kita berpuasa pada bulan-bulan sebelum Ramadan. Bulan Rejab boleh puasa Isnin Khamis. Bulan Syakban kalau boleh puasa banyak. Kan Nabi banyak berpuasa di bulan Syakban. Cuma dah lepas bulan 15 Syakban itu ada perbahasan hukum fiqh di situ. Kalau mereka yang tak biasa berpuasa sebelum itu, tak boleh puasa selepas 15 Syakban. Settle dah soalan itulah, tak berulang. Cuma tujuannya apa tuan-tuan? Berpuasa, berjinak-jinak puasa sebelum datangnya Ramadan, supaya tak penat lah, tak terkejut. Datang Ramadan minggu pertama tu terkejut perut. Perut tu terkejut sebab apa? Sebelum ni kilang proses 24 jam. Paling kurang 6 kali makan tuan. Sarapan, breakfast, lepas tu minum pagi pula, lepas tu tengah hari pula, lepas tu minum petang pula, lepas tu makan malam, makan tengah malam, sebelum tidur sempat lagi makan. Maka bila datang Ramadan terkejut perut. Sebab itulah antara sunnah Nabi banyak berpuasa sebelum, pada bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Kemudian yang seterusnya adalah menjaga lidah dan hati sebelum lagi datang Ramadan. Kita jaga lidah kita, jaga hati kita, sebab bila kita berpuasa di bulan Rejab, bulan Syakban, kita dah latih dah hati kita, latih lidah kita supaya tidak menuturkan kata-kata yang tidak baik. Yang ke-8, ketika awal Ramadan, selepas melihat anak bulan, antara sunnah Nabi bacakan satu doa. Apa doa itu tuan-tuan? Nabi baca, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal aman, was salamati wal islam,
Rabbi wa rabbuka Allah. Ini antara doa yang Nabi bacakan ketika lihat anak bulan. Jadi tuan-tuan boleh amalkan doa ini ketika ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Azkarnya. Dan dalam kitab hadis juga disebutkan doa-doa ini. Maka bila tuan-tuan dengar aja mohon-mohon raja besar, mohon raja besar pula. Penyimpan mohon-mohon. Itulah penyimpan mohon lah tuan-tuan. Buat pengumuman itu kita tak nampak lah sebab nak lihat anak bulan ini dia kena guna alat dan sebagainya. Maka bila diumumkan nak esok berpuasa ke lusa kita berpuasa, banyakkan doa ini tuan-tuan. Apa kita minta? Allahumma ahillahu alaina ya Allah. Maka engkau jadikanlah dengan datangnya hilal anak bulan di bulan Ramadan ini dengan bil yumni wal aman. Dengan datangnya awal Ramadan ini datang bersama-sama kami juga ialah al yumna, ketenangan, wal aman dan keamanan, dan keimanan kita kepada Allah semakin bertambah. Wassalamati wal Islam. Datangnya awal Ramadan ini juga datanglah keselamatan, kesejahteraan kepada kita, diri keluarga kita dan sebagainya. Wal Islam, dan pertingkatkan lagi keislaman kita. Rabbi wa rabbuka Allah, kerana sesungguhnya Tuhan engkau wahai hilal Ramadan jugalah Tuhan aku, dan Tuhan engkau wahai hilal Ramadan. Ini kita yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, kena azam dan merancang, buat perancangan ibadah dalam tempoh sebulan ini. Kena buat perancangan tuan-tuan. Kena rancang. Kita nak pergi cuti sekolah, buat perancangan cuti tuan-tuan. Maka Ramadan kena ada perancangan ibadah kita. Dalam tempoh 1 bulan kena buat jadual. Sebab apa? Nak hidupkan suasana Ramadan ini tak boleh hidup seorang-seorang tuan-tuan. Kita kena bermasyarakat. Dan kita kena hidupkan suasana Ramadan ini dalam keluarga kita. Kena pakat dengan isteri kita, pakat dengan anak-anak kita. Bulan Ramadan ni jadual kita ni. Jadual bulan Ramadan. Dengan apa? Pertamanya bangun sahur. Bangun sahur. Disebutkan tadi. Tasaharu. Kena bangun sahur. Itu fihi barakah. Ada berkat dengan bangun sahur. Dan ditakhirkan sahur ini. Jangan sahur sangat pukul 12. Ustaz, saya sahur pukul 12 boleh? Boleh, tak salah. Tapi sunnahnya takhir sahur. Lewatkan sahur dalam pukul 5 sebelum subuh itulah. Tak boleh makan, tak mau makan banyak. Cukup kata Nabi, bersahurlah dengan hanya minum air dan sebiji buah kurma. Kadang-kadang kita seminggu pertama ni memang tak lalu makan lah. Bangun nak makan nasi, memang terkejut perut. Maka makanlah buah kurma, minumlah air sejuk ataupun air kosong. Pun dah cukup dianggap sebagai bersahur. Kemudian solat sunat tahajud boleh sekejap. Sebelum kita bangun sahur tu, kita dah makan, tahajudlah sekejap. 2 rakaat kalau boleh. Tahajud 2 rakaat sebelum pergi sembahyang subuh. Kemudian subuh di masjid. Kemudian solat fardu sentiasa secara di masjid atau secara berjamaah. Di tempat kerja, buat di tempat kerja lah jemaah. Jangan tinggal solat jemaah ni bulan Ramadan tuan-tuan. Fadlatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solat-solat sunat yang lain kita buat bulan Ramadan ini. Dan jangan tinggal solat tarawih pada malam hari itu. Jangan tinggal solat tarawih. Kemudian berbuka pula. Buka ni memang orang takkan siapa lepaskan peluang berbuka tuan-tuan. Berbuka memang dia akan on time. Sembahyang anytime. Bila-bila lah masa free Ustaz saya sembahyang. Tapi time buka puasa iftar, tak boleh Ustaz, kena on time ni. Bilal lambat azan. Apa Bilal ni lambat azan? Dah masuk dah ni. Marah Bilal, maki hamun Bilal. Bilal yang kena. Dia pun nak buka puasa lah juga tuan-tuan. Bagilah seminit. Dia nak telan buah kurma tuan-tuan. Takkan sambil azan sambil dia makan tuan-tuan. Jenuh bunyi azan tuan-tuan. Maka buka puasa ketika waktunya, bersegera ketika berbuka. Ini memang takkan ada siapa lepaskan peluang. Dan memang akan seronoklah, gembira, senyum sampai ke pipi tuan, duduk depan makanan. Ini antara kegembiraan yang Nabi sebut dalam hadisnya. Kemudian jangan lupa program hadiri majlis ilmu. Dah tarawih, kalau datang ada majlis ilmu, datang tuan-tuan. Waktu hujung minggu ke, waktu kuliah subuh ke, kuliah duha ke, pertingkatkan ilmu kita tuan-tuan. Tazkirah. Alhamdulillah di negeri Selangor ini banyak masjid yang akan ada tazkirah. Kalau masjid tak ada tazkirah, tak ramai orang datang.
Ni suasana di tempat Selangor ni lah, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang dia cari juga semayang 8 rakaat ke 20 rakaat. Dia cari 8 rakaat, tak apalah, tak kisah nak buat 8 rakaat ke 20 rakaat. Yang penting kita solat tarawih bersama dengan imam. Tak payah bincang lah soal bid'ah tak bid'ah. Ni dah settle lah tuan-tuan. Tak perlu kita buka soal tersebut. Baik. Kemudian jangan lupa juga untuk tadarus Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Bukan sekadar tadarus. Alhamdulillah rata-rata masjid ada tadarus sampai khatam. Paling kurang kita sekali lah khatam. Khatam. Kita cuba tuan-tuan untuk tadarus, khatamkan Quran paling kurang sekali tuan-tuan. Tak boleh juga khatam Quran. Baca juga Quran. Bacalah, cuba 1 juzuk. Tak boleh 1 juzuk juga, 1 surah. Tak boleh 1 surah 5 ayat, tak boleh 5 ayat. 3 ayat, tak boleh 3 ayat, 1 ayat tuan-tuan, takkan tak boleh tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallahul azim. Habis tuan-tuan. Settle dah. Quran itu tuan, dapat pahala dah. Tapi cikai sangat tuan-tuan. 1 huruf je baca tuan-tuan. Buka Quran bukan main besar. Duduk bersila elok dah. Dia tengok baca nun, sadaqallahul azim. Dia kata tak apalah ustaz, saya up sikit 2. Yasin, sadaqallahul azim. Kata 2 huruf ya, tak apa ustaz, tambah 3. Alif lam mim, 3 ustaz. 3 ya, tak apa ustaz, saya tambah lagi. Alif lam mim ra, 4 huruf. Tambah lagi kaf ya isu, tuan-tuan. Tak apalah, cubalah. Sebenarnya kita cuba untuk baca Quran ini tuan-tuan. Tadarus dan juga tadabbur. Kemudian juga sedekah tuan-tuan. Program sedekah jangan tinggal tuan-tuan. Tak boleh banyak, cukup RM1 setiap hari. Kita mari masjid, datang tarawih RM1. Dan jangan lupa bagi anak kita ni untuk cuba masuk dalam tabung. Ajar dia tuan-tuan. Dia kecil untuk bersedekah. Bagilah RM1 tuan-tuan, tak ada masalah. Kalau kedekut lagi 10 sen tuan-tuan. Bagi 10 sen. Taklah kedekut tuan-tuan, maksudnya paling sikit lah. Bergantung pada niat tuan-tuan. Baik. Masa semakin singkat. Saya teruskan lagi, ada sikit lagi. Dan juga jamu berbuka puasa. Ini kena buat tuan-tuan. Jamu orang. Kalau boleh kita jamu orang berbuka puasa. More bukan buka puasa tuan-tuan. More ni dah lantak selepas bertarawih. Melantak dan melahap setelah berbuka puasa. Maka jamu orang berbuka puasa itu afdal. Maka kalau ada tabung masjid berbuka puasa, masukkan. Tak boleh nak buat jemput orang mari rumah sebab rumah kecil, maka kita bagi sedekah di masjid. Ataupun trend kita buat kuih bagi kat jiran sebelah. Boleh jugalah tuan-tuan. Tapi jangan duk main trend tukar pinggan tu, sebab tengok pinggan ni pinggan jenis apa ni jiran aku nak bagi pula. Tu payah juga tuan-tuan. Maka tukar kuih. Tak boleh buat kuih, beli kuih bagi kat jiran pun tak apa tuan-tuan. Pasar Ramadan beli, jangan pergi pasar Ramadan tu teringat juga beli untuk jiran. Sebelah menyebelah dan sebagainya. Maka ini memberi jamu berbuka puasa. Dan juga i'tikaf, jangan lupa tuan-tuan. Ada masa kita i'tikaf, paling kurang kita mari Ramadan ini duduk dalam masjid terus niat i'tikaf. Dalam mazhab Syafi'i, lahzah dah dianggap sebagai kita beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-11, yang ke-10, pastikan niat berpuasa pada malam hari, sama ada selepas tarawih ataupun sebelum tidur ataupun ketika sahur. Ini dah disebutkan tadi tentang niat puasa lah. Niat dalam hati pun tak apa, nak bahasa Melayu pun tak apa, nak bahasa Arab pun tak apa, Urdu ke apa ke tak ada masalah, Allah fahamlah ke. Yang penting niat. Jangan tak niat sudah tuan-tuan. Nak niat 30 hari selagi gus pun ada pandangan ulama yang mengharuskan. Tapi afdalnya setiap malam diniatkan. Itu paling afdal. Yang ke-12 juga yang ke-11, minta maaf, tinggalkan bercakap bohong dan keji serta perbuatannya. Sebab Nabi kata, man lam yada' qawla zur falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Nabi kata, barang siapa yang tak tinggalkan perkataan keji dan perbuatan keji, maka tidaklah bagi Allah ini hajat suatu pun nak bagi ganjaran kepada hamba-hambanya yang berpuasa dan yang tahan minum, tahan makan. Maknanya kita hanya dapat lapar dan dahaga saja, kata Nabi SAW. Rugilah tuan-tuan kalau kita tak tinggalkan perbuatan-perbuatan dan percakapan-percakapan keji ini. Yang ke-12, banyakkan berzikir tuan-tuan.
Ramadan ini pastikan kita banyak berzikir. Apa zikir asas? 3 tuan-tuan. Kata guru saya, yang pertamanya istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim, paling kurang azam tuan-tuan 100 kali sehari tuan-tuan. Biasa buat 15 kali tuan-tuan. Biasa kita buat 3 kali selepas sembahyang, 3 kali 5, 15. Lepas sembahyang Jumaat, imam akan baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 kali, 3 kali 5, 15. Baru 15 tuan-tuan. Tak cukup, Nabi satu hari beristighfar 100 kali. Maka kita kena istighfar 100 kali di bulan Ramadan. Cuba azam tuan-tuan. Yang kedua, banyakkan kita berselawat ke atas Nabi di bulan Ramadan. Paling ringkas tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Afdalnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu tak ada ringkas dah tuan-tuan. Ada pendek lagi tak ustaz? Tak ada dah. Kalau saya nak baca Muhammad boleh tak? Tak boleh tuan-tuan. Selawat itu saya boleh ringkas, Allahumma salli ala Muhammad. Dan kena cuba fahami zikir tersebut. Istighfar, selawat. Yang ketiga kata guru saya, yang ketiga ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kita ucapkan selepas sembahyang itu 100 kali. Ucapkan bukan sekadar ucap di bibir, tapi fahami zikir tersebut. Kerana kata Imam As-Sanusi dalam kitab Syarah Mubarahin, pahala berzikir ini bergantung sejauh mana dia faham zikir tersebut. Barulah memberi kesan pada hati kita dan beroleh pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, hari ini ramai orang sembahyang, tapi sembahyang tak terkesan pada hatinya. Sebab apa? Dia tak faham setiap lafaz-lafaz yang disebutkan ketika sembahyang. Macam mana dia nak merubah daripada keadaan yang buruk pada keadaan yang lebih baik. Ini tuan-tuan, besar tentang peranan zikir ini tuan-tuan. Yang ke-13, laksanakanlah perancangan-perancangan yang dibuat dan buat muhasabah. Habis minggu, buat checklist. Benda yang kita buat apa dia? Apa yang kita buat, apa yang tak buat, kita buat checklist tuan-tuan. Kita muhasabah balik. Supaya minggu kedua lebih baik daripada minggu yang ketiga. Minggu yang pertama, minta maaf. Minggu ketiga pula, masuk minggu ketiga, buat muhasabah minggu kedua. Supaya minggu ketiga lebih baik daripada minggu yang pertama. Tetapi tuan-tuan, realitinya kita lihat, puasa Ramadan ini, semakin nak habis Ramadan, semakin menurun kadang-kadang graf umat Islam. Awal Ramadan, Masya Allah, penuh masjid tuan-tuan. Tengah Ramadan, separuh masjid. Hujung-hujung Ramadan, memang tinggal sikit sebaris dia tuan-tuan. Mungkinlah sebab balik kampung tuan-tuan. Mungkinlah tu salah satu sebab. Tapi kadang sebab lemah juga, kita rasa lemah. Mengharungi 30 hari Ramadan, kita rasa penat. Dah tak mari dah tarawih, tak mari dah tadarus dan sebagainya. Dan tuan-tuan, hadirin-hadirat muslim-muslimat, maka itulah antara beberapa persiapan yang boleh kita lakukan, yang boleh kita lakukan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sepanjang nak masuk bulan Ramadan ini. Mohon maaf tuan-tuan, terlebih sepatutnya 10 minit. Saya ambil masa rasa 20 minit kot saya ambil ni. Terlebih dah, mohon maaf tuan-tuan, hadirin-hadirat muslim-muslimat. Dan saya serah kembali kepada pengurusi. Syukran jazilan kepada Ustaz Yuzaili atas penerangan persiapan-persiapan tadi. Saya pun tak nak melengahkan masa, kita akan teruskan kepada soalan yang khususnya untuk Dr. Rosni lah. Itu berkenaan dengan bila mana kita nak berpuasa ni, bila mana kita tahu kita ada sahur, kita ada berbuka. Dalam masa yang sama kita nak jaga kesihatan kita. Jadi kita nak minta pandangan lah daripada Dr. Rosni itu sendiri. Apa biasanya makanan-makanan yang sesuai ataupun persiapan-persiapan yang sesuai lah dalam mana kita nak bersahur itu sendiri, dalam mana kita nak berbuka itu sendiri. Seperti mana kita maklum, kalau kita pergi bazar Ramadan, memang kelabu mata. Yang tu nak, yang ni nak, kadang-kadang bawa balik, semua tak makan. Selebihnya, lah membazir. Jadi kita nak elakkan benda itu. Jadi kita nak minta lah pandangan daripada Dr. Rosni sendiri berkenaan makanan-makanan yang sesuai lah dalam mana kita nak bersahur atau berbuka itu sendiri. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi. Saya nak tambah sikit untuk muslimat persiapan Ramadan. Sebelum Ramadan ni, sekarang ni kena pergi beli baju raya sekarang lah, ya. Sebab jangan tunggu bulan Ramadan, orang kejar Lailatul Qadar, kita kejar Lailatul Qamdar, ya. Maka orang pergi, kita pergi beli belah sepuk, beli belah, ya. Sekarang boleh beli, insya-Allah. So tentang soalan tadi persiapan bagaimana, dan tips yang paling baik adalah kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab bila kata dimakan tamar, walaupun kita orang Melayu, tamar itu adalah makanan di Arab sana, tapi tamar itu sendiri merupakan satu makanan yang lengkap khasiatnya. Dia bukan masalah jenis makanan ke apa, tapi makanan tu seimbang atau tidak. Tips yang pertama untuk sahur dan juga buka sahur terutamanya,
ialah bukan kita suruh, kadang-kadang dia suruh anaknya makan kenyang-kenyang, nanti nak puasa. Bukan masalah makanan tu nak mengenyangkan kita ketika itu, tak. Tapi makanan tu adalah perlulah menu makanan seimbang. Itu lebih penting daripada kenyang. Sebab tu kalau kita kata berkat sahur tu ada barakah, makan kurma pun cukup. Makan kurma pun cukup dengan minum air, insya-Allah boleh cukup. Dan kalau kita train minda kita untuk kata benda tu cukup, insya-Allah cukup. Cuma ada beberapa cadangan atau tips yang disebut kat sini. Yang pertamanya kita kena, apa yang katakan makanan seimbang, pertama kita kena cukup air. Air bulan puasa kita tak boleh minum air, tapi sahur tu kita kena minum. Berbuka tu, antara buka dan sahur tu pun kita kena minum air. Walaupun kalau hari-hari biasa tak digalakkan untuk minum air malam hari. Bukan sebab nak jaga perut tak jadi boroi, bukan. Memang tak bagus sangat untuk kesihatan minum air di malam hari banyak-banyak. Minum air eloknya di pagi hari. Pagi hari kena minum air banyak, baru dia buat cleansing dan sebagainya lah. Dan seterusnya ialah kena ambil makan yang vitamin kena cukup. Itu elektrolit. Elektrolit ni kalau misal kata kita kalau kena demam denggi, doktor suruh makan apa? Minum air apa? 100 plus sebab nak tambah elektrolit. Sebenarnya air yang paling mudah ataupun orang dulu-dulu dah minum dah air kelapa. Air kelapa tu mempunyai elektrolit yang sangat tinggi sebenarnya, kemudiannya kita minum air kosong, jus buah-buahan. Lagi satu, karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ni macam gula pun karbohidrat. Gula pun karbohidrat. Karbohidrat kompleks ni dalam bentuk nasi. Nasi kalau eloknya nasi yang bukan putih lah. Dulu kita masak nasi selagi tak putih tu kita basuh je kan. Kalau boleh nasi beras perang tu tak diproses kan. Itu lebih baik daripada beras biasa. Dan karbohidrat kompleks ni juga sebab apa? Supaya dia lambat sistem penghadaman dia. Dan antara yang selalu kita lupakan ialah serat. Sebab tu saya kata kurma adalah makanan yang sangat bagus sebab kat situ ada serat dah. Ada karbohidrat, ada serat, ada vitamin kan, dekat dalam kurma tu sendiri. Begitu juga kita juga perlu ambil lemak. Doktor, kalau ambil lemak nanti lagi gemuk dan sebagainya. Lemak ni kita ada dua jenis. Ada lemak baik dengan lemak tak baik. Lemak baik. Lemak yang baik yang memang ikut sunnahnya adalah dalam Quran sebut ialah daripada minyak zaitun. Minyak zaitun tu kalau boleh ada orang minum aja minyak zaitun. Kalau kita boleh amalkan mengambil minyak zaitun, saya memang sangat membantu. Atau paling kurang pun lagi satu ialah lemak ikan. Lemak ikan. Sebab tu makan ikan, kalau makan ikan patin ke, ikan keli ke, jangan buang lemak dia. Lemak ikan tu sangat bagus sebab dia ada omega 3, omega 6. Sangat bagus. Ceritalah tentang bagus pada otak dan sebagainya. Doktor sampai orang ambil kapsul. Saya sendiri pun antara suplemen yang saya ambil ialah lemak fish oil. Fish oil tu. Kemudiannya kalau berbuka, cara nak berbuka makan masa ketika buka ialah kena makan sedikit-sedikit. Tak boleh makan sumbat selagi ada. Sebab tu sangat bagus kita buka puasa dengan tamar, lepas tu kita solat maghrib dulu. Dan benda tu memang perlu diasuh dan diajar dan ditrain, bukan kata pada anak-anak, pada kita juga. Dapat makanan depan mata ni kan, semayang pun tak khusyuk. Tak apa dah, makan dulu nanti sebenarnya tak usyuk. Salah satu kena buat satu budaya kita makan buka puasa dengan tamar dan juga minum air dulu. Lepas tu solat, lepas tu makan balik. Boleh makan tenang-tenang, relax. Ni makan berebut-rebut. Sebab apa? Nanti nak waktu maghrib tu habis. Ini tak habis lagi. Itu tak rasa lagi. Roti john yang beli pasal bazar Ramadan tak usik lagi. Semua nak makan. Lepas tu nak ibadat payah. Perut kenyang. Gendang gendut tali kecapi. Kenyang perut bukan senang hati, lagi susah hati. Okay. Dan sedikit saya rasa, sebab saya janji tadi kan, walaupun orang tak nak lah. Pernah saya pergi satu tempat, lepas ni dia kata, doktor, kita orang blacklist lah doktor, tak nak panggil lagi. Sebab apa? Saya cakap kat dia bagaimana untuk berhenti merokok. Kempen untuk berhenti merokok. Kebetulannya di tempat tu memang semua hisap rokok. Dia kata kena hisap rokok. Macam mana saya nak ceritakan juga. Sebab kita nak sihat, kita nak buang tabiat tu. Bagaimana bulan Ramadan ni satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita boleh buat satu tabiat yang baik, kita boleh tinggalkan tabiat yang tak bagus tu. Apa bagusnya merokok? Bagus doktor, banyak idea. Banyak idea. Saya kalau tak merokok tak boleh lah, otak tu tak boleh gerak, tak boleh jalan katanya. Apa kesan pada merokok?
Kesan dia mula-mula kita kalau orang merokok, dia akan riliskan nikotin. Nikotin ni dalam masa 7 hingga 10 saat dia akan keluarkan dalam otak tu, dia keluar satu hormon dipanggil dopamin. Tak payah hafal lah, ini tak masuk periksa pun saya sebut aja. Dopamin ni membuatkan kita rasa seronok. Dopamin itu rasa seronok dan teruja, semangat. Itu nak buat terfikir tu boleh berfikir tu. Di saat rokok berfikir bukan pasal rokoknya tapi pasal dopaminnya. Sebab tu kita kena cari benda yang boleh ganti dopamin tu dalam otak kita, dalam badan kita. Antara benda yang boleh memberi dopamin ialah susu, minum susu, ya. Antara benda yang boleh meriliskan hormon gembira, hormon teruja ini ialah bersenam, ya. Tu. Kemudian bila kita rasa seronok, nikotin dalam badan dia akan buang. Dalam masa setengah jam dia akan buang. Lepas tu bila dah buang tu kita dah rasa tak seronok dah. Mula rasa lesu, rasa tak tu, itu kesan ketagihan. Itu kita pun nak merokok balik. Saya suka tanya kalau pasien saya datang, misal ada stain rokok tu kan, merokok dia kata. Berapa batang sehari? Dia kata 20 batang. Satu tu kan, 20 batang sehari. Saya kata ni tak sampai setengah jam lah sekali ni. Masa ada 24 jam. Atau awak nak tidur lagi, nak makan lagi, agaknya lepas, tak sampai setengah jam satu batang. Sat rokok. Macam tu. Kenapa? Kesan ketagihan. Dan ketagihan rokok ni sama dengan ketagihan dadah. Cuma kesan dadah tu kuat pada badan daripada rokok. Daripada nikotin. Ketagihan nikotin sangat kuat. Maknanya nak berhenti merokok sangat susah. Memang payah. Sekarang ada klinik berhenti merokok, pergi merokok. Ada luar topik sikit ya. Tak apa. Ketagihan psikologi. Ketagihan psikologi ni, sebab tu kalau kita nak tahu, kita kena tahu kesan psikologi. Dia buat eksperimen. Kalau kita belajar kecil-kecil dulu. Eksperimen anjing dengan makanan. Dengan loceng kan. Dan dia kata setiap kali nak bagi makanan, dia bunyikan loceng. Jadi anjing pun datang makan. Lepas tu dia buat eksperimen, dia bunyikan loceng, tak ada makanan. Anjing pun datang, air liur pun meleleh juga. Padahal makanan tak ada. Dengan loceng tu aja dia boleh buat. Dia boleh rangsang untuk memikirkan tentang makanan. Sebab tu kalau nak berhenti merokok, kena kenal pasti benda-benda atau event yang berkaitan dengan merokok. Contohnya lepas solat, lepas sembahyang isyak tu selalu pergi mengetih kan. Kalau pergi mengetih tu ni merokok lah tu. Tu kena buang. Tu. Lepas moreh kan kena buang. Kemudiannya ngetih je lah, tak payah merokok. Maksudnya kalau orang merokok dia nak ubah body clock dia, Seterusnya kan, lagi satu kita kena set minda akan ada withdrawal syndrome. Orang yang berhenti merokok, dia akan rasa demam, nak demam, dia akan rasa semua teruk, dia yang tak sanggup. Lepas tu kena set minda, kita akan rasa semua tu. Jadi macam mana kita nak tips berhenti merokok? Dan kalau lagi satu perempuan yang merokok, dia susah nak berhenti sebab dia kata kalau berhenti merokok dia gemuk. Memang betul, boleh gemuk kalau berhenti merokok. Sebab tu kena bersedia benda tu, ya. Pertama kali kita kena ada azam yang kuat, niat untuk berhenti merokok. Yang keduanya kita letak tarikh, kata bulan Ramadan ni kita nak berhenti merokok. Lepas tu bulan Ramadan je kita letak satu due date kan, bulan Ramadan. Lepas tu bila nak dekat due date tu kita sambunglah sampai Syawal, sambunglah sampai lepas raya. Lepas tu kita letak sambunglah sampai hujung tahun, Bila kita boleh bebas berhenti merokok selama 3 bulan, insya-Allah dia makin mudah. Dia makin mudah. Kemudian sambunglah sampai tahun depan misalnya, kemudian dikatanya jangan kena buang semua rokok. Kenapa? Bau baju yang bau rokok pun, kalau kereta ada bau rokok pun kena pakailah buang bau tu macam mana nak buang sekalipun. Kemudiannya jangan benarkan sesiapa saat rokok. Dan seterusnya kena beritahu kat orang, saya ni nak berhenti merokok, biar orang faham. Bila kita beritahu, kita ada pengukuhan dalam diri kita. Kita memang nak berhenti merokok. Lagi satu, jangan cuba sikit-sikit. Cuba separuh ke tak. Benda tu memudaratkan. Berbalik daripada soalan tadi, kita cubalah, cuba amalkan. Dan moreh ni bagusnya untuk ukhuwah kan. Lepas tarawih tu kita sama-sama jumpa kawan-kawan dan sebagainya. Tapi hati-hatilah dengan apa yang kita makan, Maka moreh tu biasanya orang bagi bubur yang manis-manis. Boleh, bukan kata tak boleh, makanlah sikit, makan sikit, bukan makan buat keniat. Buat niat apa? Memang niat nak makan tu, lepas ni moreh apa benda, jangan belum masuk ni lagi dah tanya dah moreh malam ni apa. Sebab pun nak ready tu dah niat makan, saya bawa ke niat.
Kita cuba. Dan tips yang paling bagus memang kena ikut cara Nabi SAW. Ya, memang itu je. Itu yang terbaik sebenarnya. Cuma dari segi kesihatan, makanan yang lengkap tu kita cubalah lengkapkan makanan dan lebihkan makan ikan daripada ayam ataupun daging. Ya. Ikan kena makan lebih sikit. Kemudian kalau misal kata sayur, selalu orang, kalau saya rasa kalau buat kerabu, itu boleh membantu. Lagi tu kata nasi jangan makan dengan benda bergoreng, tapi nasi dengan sambal yang sedap. Sambal tu goreng, ada orang buat sambal tak goreng. Ada juga sambal belacan, sambal belacan tak goreng, kecuali sambal belacan Jawa dia goreng. Ada goreng, ada orang Jawa kat sini dia panggil sambal tumbuk kan, dia goreng dulu. Kalau boleh dekat nasi tak sesuai makan dengan benda bergoreng, karbohidrat kompleks tak sesuai makan. Sebab tu kita kalau nak makan sihat, tips dia senang je. Orang sakit makan apa tu lah yang sihatnya. Makan tawar, makan tak berasa, makan benda steam, ikan rebus, kembung rebus dengan air asam. Tu sihat. Ya. Selera tak selera nasib. Tapi benda tu pun boleh sedap juga kan. InsyaAllah kalau kita biasa makan, insyaAllah secara kesimpulannya makanan yang sihat itu adalah makanan bila kita letak tu cukup kumpulan makanan dia. Sahur mungkin ada keberkatan di sana, berkat ni benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak, berkat sebagai contoh, kita duduk rumah macam saya bekerja dan sebagainya. Duduk rumah beberapa jam lah sangat, berapa minit lah sangat di rumah, tapi berkatnya mungkin kita dengan anak jumpa selama 5 minit tu lebih kuat ikatan hatinya daripada orang yang duduk 24 jam dan bebel-bebel kat anak dia. Duduk dekat tapi jauh hati dia. Satu berkat benda yang tidak dapat dilihat. Dan carilah keberkatan di bulan Ramadan ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Dr. Husni atas ulasan yang telah diberikan berkenaan dengan makanan itu sendiri. Baik, kita pun dah kesentukan masa. Mungkin saya bagi seminit seorang untuk buat kesimpulan secara ringkas, sangat-sangat ringkas lah. Sebab kita dah agak lewat. Untuk penutup kepada forum kita malam ini, silakan. Jadi kesimpulannya, bulan Ramadan ini adalah bulan perjuangan. Hidup ni satu perjuangan, apatah lagi di bulan Ramadan. Nak berjuang melawan nafsu, setan dah tak ada, tapi berjuang melawan nafsu tu perlukan satu kekuatan dalam diri dan minta dengan Allah. Ya Allah ya Qawi ya Matin ya Aziz, supaya Allah yang maha kuat, maha hebat, maha perkasa ni memberi kekuatan kepada kita. Bulan Ramadan. Dan saya suruh diri saya, dan saya sudahi dengan kata-kata daripada Imam Hasan Al-Basri. Sekiranya kita tidak menyibukkan diri kita dengan kerja-kerja kebenaran, nescaya kita akan disibukkan dengan kerja-kerja kebatilan. Mari bersama dengan masjid ini kita buat kerja-kerja ke arah kerja-kerja untuk membantu kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, sunnah Nabi yang paling utama yang perlu kita laksanakan, apatah lagi di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Husni, khususnya Ustaz Izzati. Bismillah, alhamdulillah. Jadi sebagai kesimpulannya pada malam ini, buat diri saya, tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, supaya kita sama-sama menghayati bahawasanya Ramadan ini bukan hanya sekadar bulan puasa. Hari ini disebut bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi puasa je lah kita buat. Tarawih sunat je Ustaz. Jadi puasa je lah. Maka Ramadan ini suatu bulan yang Allah bagi, suatu anugerah yang maha hebat. Maka hendaklah kita memanfaatkan Ramadan ini dengan melakukan Ramadan sebagai syahrul siyam, sebagai bulan puasa, syahrul qiyam, bulan kita untuk mendirikan malam dengan ibadah-ibadah sunat, baca Quran dan juga tarawih dan juga tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Dan juga Ramadan sebagai syahrul jihad, bulan kita berjihad tuan-tuan, bulan Ramadan ini. Bukan bulan kita banyak tidur tuan-tuan. Kadang-kadang kita bulan Ramadan, tak apa Ustaz, ada hari kata tidur pun nak ibadah ketika berpuasa. Jadi kami daripada buat maksiat, baik kami tidur Ustaz. Pandai dia puja. Betul juga tu. Memang tidur orang berpuasa ibadah. Dalam hadis Nabi disebutkan, orang yang puasa ni tidur tu dianggap sebagai ibadah. Tapi kalau berlebihan tuan-tuan, maka tak jadi ibadah dah. Jadi bid'ah dah tuan-tuan. Tidak dapat kebaikan, makruh kita tidur berlebihan. Maka Ramadan syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul jihad, dan Ramadan sebagai syahrul bulan untuk kita perbaiki ruhiyah kita,
dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa, mendapat ijazah yang Allah sebut dalam Quran, la'allakum tattaqun. Maka bekal kita nak buat balik daripada Ramadan ini ialah seterusnya kita nak menyambung kehidupan selepas Ramadan, iaitu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, seterusnya dengan bekal Ramadan yang kita bawa. Kita tak mau jadi Ramadan hanya baik di bulan Ramadan, selepas habis Syawal tukar balik, kembali kepada keadaan yang asal. Maka kita harapkan mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat diri kita, dan kita mempertingkatkan amal ibadah kita dengan bersandarkan ilmu dan kefahaman. Mudah-mudahan kita mendapat keuntungan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak, insya-Allah. Naktafi bihadzal qadri, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Juzaili atas kesimpulan dan juga Dr. Husni yang telah menyimpulkan hujah dia tadi. Walaupun saya sendiri mewakili ahli jawatankuasa Masjid Al-Ittisam mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada dua orang panel kita yang mana sudi hadir untuk memberi penerangan pada ini. Yang khususnya ucapkan terima kasih kepada kesudian ahli jemaah yang mana masih bersama untuk hingga ke akhirnya untuk mendengar forum kita pada dalam ni. Apapun kita mengharapkan Ramadan yang mana kita akan hadapi nanti ni merupakan Ramadan yang terbaik ataupun Ramadan yang paling baik yang akan kita buat. Agar kita sebab apa? Sebab kita belum tentu lagi. Tak tahu lagi adakah kita akan menghadapi Ramadan yang seterusnya. Moga Ramadan yang kita akan hadapi nanti adalah yang terbaik yang akan kita buat untuk tahun ni. Jadi rasanya setakat itu daripada saya sendiri. Walaupun saya akhiri forum pada malam ni dengan kalam yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.